Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, berjumpa kita lagi untuk pada pagi ini untuk C05 pemasangan dan penyelenggaraan penyaman udara unit pisah 1 PASA. Okey, jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada kertas penerangan ni. Sebenarnya apa yang cikgu nak pamerkan pagi ni adalah ringkasan daripada kertas penerangan kita yang P1. Kertas penerangan 1 nah. Jadi cikgu dah sertakan dalam grup untuk kertas penerangan P1 tu. Mohon kamu tengok juga, dan dia walaupun dia agak panjang, okey, tapi untuk pagi ni cikgu ringkaskanlah sikit. Okey, jadi yang pertama sekali kita tengok dalam kertas penerangan tu kamu akan lihat ada definisi penyaman udara dan juga sedikit sejarah perkembangan tentang unit penyaman udara. Okey. Jadi penyaman udara ni mula dia start daripada 1900 lah. 1900 oleh Wills H. Carrier. Okey, pembetulan kat situ sikit ejaan tu ya. Wills H. Carrier. Okey, dan Carrier ni yang kamu tahu dia adalah pengasas lah, boleh kata pengasas kepada aircon. Okey, dan mula-mula sekali dulu aircon hanyalah terdapat pada kilang-kilang pembuatan benang sintetik fiber dan juga kilang pencetakan warna pada fabrik. Okey, dan selepas pada tahun 1915 pula Wills H. Carrier ni telah mengasaskan syarikat untuk pengeluaran penyaman udara lah. Dan start daripada 1920 dia dah tersebar penggunaan penyaman udara ni jadi lagi meluas. Dia 1920 tu dah ada pada di teater ataupun di panggung wayang lah. Dan seterusnya ke rumah-rumah. Tahun seterusnya ke rumah-rumah. Okey. Dan yang cikgu lampirkan dalam slide ni adalah infografik. Dan walaupun agak kecil sikit, kamu boleh dapatkan infografik yang sama lagi jelas daripada laman web yang cikgu sertakan dekat situ. Okey. Seterusnya, dalam kertas penerangan tu juga ada dinyatakan tentang jenis-jenis penyaman udara. Okey, dan untuk C05 ni kita khususkan kepada penyaman udara unit pisah. Okey, jadi untuk unit pisah ada 4 jenis penyaman udara yang kamu perlu tahu. Okey, yang pertama adalah jenis lantai, yang kedua jenis ceiling ataupun ceiling type. Yang ketiga, jenis pemasangan dinding ataupun wall mounted type. Dan yang keempat adalah jenis kaset ataupun kaset type. Okey, dan setiap satu jenis tu dia ada kelebihan dan juga kekurangan dia lah. Okey, dan cikgu ringkaskan dalam bentuk jadual. Okey, untuk bagi jenis lantai ataupun floor type, kamu tengok kat situ kebaikan dia sebab dia dekat atas lantai, jadi dia senang nak pasang. Okey, senang nak pasang. Dan bila senang nak pasang, dia juga sebab dia rendah, mudah untuk diselenggara dan juga dibaik pulih. Okey. Tapi keburukan dia pula, okey, dia perlukan ruang yang banyak. Okey, sebab bila kita dah pasang aircon dekat bawah, maknanya dekat situ tak boleh ada halangan lah. Tak bolehlah kamu nak letakkan barang-barang lain, kamu nak letak perabot ke, tak boleh lah. Kalau tak dia akan terlindung. Dan sebab dia dekat bawah juga, dia lebih mudah untuk habuk masuk kat situ. Okey, mudah habuk nak masuk. Lepas tu agak bising dan juga saiz dia memang besar dan berat lah. Okey, jadi yang ni adalah kebaikan dan keburukan untuk jenis lantai, penyaman udara jenis lantai. Okey. Dan untuk yang jenis lantai ni, biasa dia saiz dia dalam saiz sederhana lah, sesuai untuk nak letak dekat pentas, okey, dekat bilik seminar. Okey, dan dia
ada memang kalau split unit, semua split unit dia split tu maknanya pecah dah kan, unit pisah. Okey, maknanya ada unit dalam, ada unit luar. Okey, dan yang gambar-gambar yang cikgu tunjukkan dekat dalam jadual ni, yang ni hanyalah unit dalam dia lah. Kamu nampak beza untuk unit dalam. Dan unit luar biasanya sama saja. Okey. Untuk yang jenis kedua pula adalah jenis shilling. Okey. Jenis shilling, kamu tengok dalam gambar tu dia tergantung kan, nampak tergantung. Dan biasanya bila nak pasang ni dia kena gunakan wall plug lah dengan bracket dia tu. Okey, nak pasang bracket dia tu kena ada wall plug. Dia bukan guna skru biasa je. Okey. Dan bila untuk dia punya kebaikan, okey, kebaikan bagi menggunakan jenis shilling ni, kalau kamu tengok dia tinggi ke atas, maka bila tinggi dekat atas tu, dia punya sebaran untuk dia punya angin dia tu, sebaran dia lebih luas. Okey, lebih luas. Lepas tu kecekapan dia tinggi dan ada banyak saiz ataupun kapasiti penyudukan, maknanya ada macam-macam horsepower lah. Okey. Tapi keburukan dia pula, okey, satu, dia bising. Okay, dia besar tu bising. Lepas tu pemasangan dia pula agak sukar lah. Kena ada bracket, kena ada wall plug semua, dan maknanya dia punya saiz tu besar dan susah sikit lah. Okey. Lepas tu susah untuk jalankan kerja-kerja selenggara dan baik pulih. Kita tengok saiz dia saja pun memang tak boleh nak buat seorang lah. Okey. Dan saiz besar sangat berat. Okey. Yang seterusnya untuk wall mounted type. Okey, yang ni yang kebiasaan yang ada dekat rumah-rumah. Kebiasaannya rumah-rumah yang ni lah jenis wall mounted. Okey. Jadi untuk wall mounted ni dia punya kebaikan dia, kawasan sebaran okey, luas juga sebab dia kedudukan dia tinggi ke atas kan. Okey. Lepas tu kecekapan dia lebih tinggi. Dan ada banyak saiz atau kapasiti kepenyudukan dia. Dan yang ni antara banyak-banyak aircon, yang ni senyap lagi lah. Okey, dia lebih senyap lagi. Dan daya penyerapan haba dia juga bagus. Okey. Keburukan dia pula. Okey. Keburukan dia, pemasangan dia agak sukar. Okey, sukar sebab apa? Sebab dia tinggi lah dekat atas banding dengan yang floor type tadi kan. Okey. Lepas tu sukar untuk jalankan kerja-kerja selenggara dan baik pulih. Okey. Dan juga saiz besar dan sangat berat. Okey, yang ni ikut kepada kapasiti tadilah, horsepower tadi. Kalau misal kata horsepower rendah, dia kecil sikit, okey lah. Okey. Okey. Yang seterusnya adalah jenis kaset. Okey, jenis kaset. Jenis kaset ni, kamu tengok rupa dia macam tu. Ya, dekat rupa kat segi. Okey, dalam gambar ni, kamu nampak dia agak, pemasangan dia agak terjojol sikit lah keluar. Tapi ada setengah dia tanam pula dalam, dia maknanya dia tak nampak kesan terjojol tu. Dia nampak flat, rata saja dengan shilling. Okey, pun boleh juga pasang macam tu. Okey, jadi untuk kaset type ni, dia punya kebaikan dia, kawasan sebaran dia luas. Okey, kedudukan dia dekat atas, maknanya boleh letak kat center. Jadi sebaran dia lagi luas. Kalau kamu tengok pun dia punya muka dia tu besar lah. Luas permukaan dia besar kan. Okey, kecekapan lebih tinggi. Lepas tu terdapat banyak saiz kapasiti penyudukan. Okey, ikutlah kepada berapa horsepower kita nak. Yang ni pun senyap juga. Okey, senyap juga. Daya penyerapan haba dia baik. Dan juga pemasangan memperlihatkan kekemasan. Ni macam cikgu katalah, kalau yang kebanyakannya dia akan letak bagi sama rata. Dia punya permukaan tu sama rata dengan shilling. Jadi nampak kemas. Nampak kemas. Okey. Cuma yang dalam gambar ni cikgu tunjukkan, yang ni dia pasang dekat luar. Dia atas shilling lah.
Maknanya kita keluar, dia terjojol sikit. Boleh juga. Okey. Dan keburukan dia pula. Okey, keburukan dia tengok. Pemasangan dia sukar dijalankan lah. Okey, sukar dijalankan sebab dia dekat tinggi kat shilling kan. Yang ketiga pula, sukar jalankan kerja-kerja selenggara dan baik pulih. Okey. Dan saiz besar dan sangat berat. Okey, yang ni dia punya keburukan. Okey, dan untuk kesemua penyaman udara jenis pisah ni, dia sebab kan ada unit dalam, unit luar, lepas tu ada penyambungan, ada piping dia. Okey. Jadi kerja-kerja ni perlukan pemasangan khas. Maknanya kena, bila dah ada pemaipan tu kena ada vacuum, kalau gas kurang kena charging dan sebagainya lah. Banding dengan kalau yang sebelum ni kita belajar pasal window unit kan. Okey, window unit tak perlu benda-benda tu. Tak perlu vacuum, tak perlu. Maknanya kita terus pasang je. Kan? Sebab dia tak ada pemaipan. Okey. Okey, seterusnya apa yang kita perlu tahu juga. Okey, apa yang kita perlu tahu juga untuk pemasangan ini, pemasangan penyaman udara unit pisah ni, apa yang kamu kena tahu? Saiz kabel. Okey, saiz kabel. Okey, kemarin cikgu dah bagi soalan tentang saiz kabel. Okey, dan kenapa cikgu bagi tu? Maknanya ni lah. Sebenarnya saiz kabel kita tak boleh ikut suka-suka. Perlulah mengikut kepada kapasiti penyaman udara tu sendiri. Okey. Untuk yang paling kecil sekali memang saiz kabel 1 mm lah. Dan yang tu horsepower yang paling rendah sekali. Okey. Yang tu untuk 9,000 BTU ke bawah. Okey, yang boleh gunakan 1 mm. Dan kebanyakannya memang kita tak boleh pakailah 1 mm. Kena ambil yang saiz besar. Okey, kalau 1 horsepower 1.5 itu paling minimum lah. Okey. 1.5. Dan kebiasaannya kita sebaik-baiknya kita ambil yang 2.5 lah, yang tu saiz yang besar. Okey. Maknanya kita tak boleh ambil saiz kabel yang kecil daripada tu. Besar lagi tak apa. Macam kamu nak pakai 1 horsepower tapi nak pakai 2.5 tak apa. Tapi kalau kamu nak pakai 1 horsepower tapi kamu nak guna kabel 1 mm, tak boleh. Dia bahaya. Okey, bahaya. Sebab sekarang ni untuk pilih kabel tu, benda tu bergantung kepada beban tadi lah. Kamu punya horsepower dan juga bergantung pada arus elektrik. Okey. Dan biasa kalau lagi tinggi kita punya horsepower, maknanya dia punya arus akan lagi tinggi. Arus pada unit tu akan lagi tinggi. Maknanya perlukan saiz yang besar. Okey. Jadi beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, sambungan kabel sesuai dengan litar pendawaian. Okey, dekat kamu punya barang-barang elektrik, aircon ni mesti ada wiring diagram. Jadi, masa nak buat penyambungan, pastikan rujuk kepada wiring diagram yang ada. Okey, wiring diagram tu ada. Biasanya dekat indoor pun ada, dekat outdoor pun ada. Jadi, masa nak sambung tu, mana live, mana neutral semua, kena rujuk kepada diagram. Okey, yang kedua, penyambungan kabel mesti kukuh. Okey, mesti kuat lah. Maknanya jangan pasang longgar. Lepas tu, dia mestilah mempunyai penebat. Kena ada penebat. Okey, untuk keselamatan. Yang ketiga, sambungan tu mesti ikut warna yang terdapat pada wiring diagram. Okey, kalau dah color merah kat situ, maknanya kita kena buat warna merah lah. Ikut pada wiring diagram tu. Yang kalau silap maknanya tertakutlah apa-apa jadi, ataupun nanti kalau kalau perlukan wire tu, maknanya cari wire yang sama color untuk elakkan kekeliruan. Okey. Yang keempat, okey, sebaik-baiknya kita gunakan miniature circuit breaker ataupun MCB masa kita nak pasang penyaman udara. Okey, sebab bila kita, ni maknanya untuk keselamatan lah, bebanan daya dia lebih stabil
dan jaga ketahanan peralatan. Sebab yang ni dia macam untuk safety. Kalau apa-apa, dia akan putuskan MCB. Dekat MCB tu akan jatuh dulu. Kalau ada terlebih voltan ke, jadi MCB tu jatuh dulu. Ataupun kalau ada short ke, yang tu jatuh dulu. Jadi dia akan selamatkan kamu punya peralatan yang lain. Peralatan elektrik yang lain. Okey. Seterusnya, yang kamu kena perlu tahu juga dalam P1 ni, secara keseluruhannya, apa yang kamu buat semasa kerja-kerja pemasangan. Ini kita khususkan untuk P1 ni, kerja pemasangan unit penyamar udara. Okey. Jadi yang pertama sekali, kita tahu kenapa kita nak nak pasang aircon tu. Kita tahu tujuan dia. Maknanya nak pasang dekat mana. Okey, nak pasang kat mana. Jadi bila dah tahu tujuan tu, kita akan buat pengiraan lah untuk kita anggarkan beban haba. Okey, yang ni kita kena buat pengiraan. Okey, seterusnya kita dapat dah anggaran nilai beban haba berapa-berapa kan. Jadi kita boleh pilih untuk aircon yang kapasiti macam mana. Okey, pemilihan kapasiti. Nak 1 horsepower ke, 2 horsepower ke, 1.5 ke. Okey. Jadi berdasarkan pengiraan kita tadi. Okey, kemudian bila kita dah tahu berapa horsepower kita nak, kemudian tu barulah kita boleh pilih model apa yang kita nak. Okey, yang ni berdasarkan katalog lah. Okey. Dan yang ni mengikut juga keperluan pemasangan. Brand-brand apa nak ke, apa jenis yang nak ke. Sebab kadang-kadang satu brand pun ada macam-macam. Dia punya spek lah. Jadi kamu pilih berdasarkan katalog. Okey. Kemudian bila dah pilih dah, okey, kita akan tengoklah, tentukan pula lokasi pemasangan. Okey, kita tengok pula kat mana yang sesuai kita nak pasang. Okey, kena pilih betul-betul lah tempat pemasangan dia. Okey, nanti macam yang sebelum ni, masa C04 dulu, kita dah tengok sebahagian, okey, faktor-faktor yang menentukan tempat pemasangan kan. Okey, jadi sebahagian dia ada dekat situ. Cuma dekat untuk C05 ni, tempat pemasangan tu sekarang ni untuk split unit. Okey, kita kena tentukan macam mana tempat yang sesuai untuk indoor. Okey, lepas tu kemudian macam mana pula tempat yang sesuai untuk outdoor. Okey, yang tu kamu akan kamu boleh rujuk dalam kertas penerangan yang dilampirkan. Okey, lebih jelas lagi dalam kertas penerangan tu. Okey. Seterusnya, bila kita dah pilih dah dekat mana nak letak indoor, dekat mana nak letak outdoor, bolehlah mula kerja pemasangan. Okey. Dan kerja-kerja pemasangan ni termasuklah kamu pasang indoor dengan outdoor tu. Lepas tu kamu buat pemaipan semua. Dan juga termasuk juga dengan kerja-kerja pendawaian. Okey, kerja pendawaian indoor, kerja pendawaian outdoor. Yang tu biasa pendawaian yang last lah. Lepas kamu dah buat pemaipan semua. Okey. Dan selesai semua tu, kita akan buat macam biasa. Habis saja kerja pemasangan, kamu akan buat uji lari atau test run. Okey. Dan test run ni, dan apa yang kamu buat semua ni, kamu buat pemasangan pendawaian, kamu buat kat mana kamu nak pasang, tinggi berapa semua tu. Dan juga kamu test run tu, semuanya adalah merujuk kepada manual yang dibekalkan. Jadi bila kamu nak pasang aircon baru, terutamanya dia ada manual. Jadi bacalah dulu manual tu. Okey, baca dulu manual tu sepintas lalu, walaupun kita dah mahir. Okey, tapi baca juga sebab kadang-kadang mungkin ada setengah-setengah unit yang memerlukan dia special sikit, lain sikit ke apa. Okey, jadi kamu rujuk dulu. Tengok dulu sepintas lalu untuk kerja-kerja pemasangan ni. Okey. Seterusnya. Okey. Untuk pemasangan ni juga, 3 elemen penting yang perlu kamu beri perhatian. Yang pertama sekali, pemasangan dilakukan oleh mereka yang berkelayakan. Okey, macam sekarang ni kamu ambil SKM 2 ni, untuk melayakkan kamu buat kerja pemasangan aircon lah. Okey.
ada sijil, bila ada sijil SKM2 ni untuk aircon, maknanya kamu layak untuk buat kerja pemasangan aircon. Sebab tu bila sebenarnya nak dapatkan sijil ni tak mudah juga. Kena betul-betul buat, cikgu tengok kamu qualified, okey, baru boleh dapat sijil kan. Okey, jadi yang ni untuk yang ada sijil lah. Berkelayakan tu maknanya ada sijil, dia dah ada knowledge, ada pengetahuan, ada kemahiran. Okey, baru kita boleh buat pemasangan aircon. Okey, yang kedua, pastikan bahawa bahan pemasangan berkualiti. Okey, yang ni pun sama juga. Pastikan yang kamu nak buat kerja pemasangan ni, pendawaian dia, bracket dia. Okey, pastikan benda-benda tu semua yang berkualiti lah. Bracket terutama sekali yang untuk bracket outdoor. Okey, bracket outdoor jangan tengok betul-betul dia punya. Jangan nak pilih yang murah tapi dia punya welding tak elok ke apa. Yang tu kalau patah, habislah outdoor kamu. Okey. Dan untuk pendawaian tadi, kita kena ikut dia punya spek tadi, size tadi. Okey. Memanglah saiz kecil, dawai dia murah lagi lah. Jadi jangan sebab murah kita nak guna saiz yang kecil tu. Okey, pastikan kamu ikut spek. Lepas tu macam kalau biasa barang-barang related dawai ni, pilih yang buatan yang elok. Kan? Buatan yang elok, yang berkualiti. Okey, yang ketiga, pastikan bahawa reka bentuk penyamaan udara adalah bersesuaian. Okey, bersesuaian ni macam mana? Reka bentuk penyamaan udara bersesuaian ni macam mana? Okey, kebanyakannya kita akan tengok daripada segi pemilihan lokasi kita. Okey, lokasi kita jangan letakkan aircon dekat kawasan yang mudah terbakar. Lepas tu jangan letak aircon yang boleh direct kepada pancaran matahari. Okey, lepas kemudian kalau tu kita pilih tempat tu, janganlah aircon tu kita letak dekat depan dia ada penghalang pula. Macam kamu letak perabot depan kamu punya indoor unit tu. Tak sesuai lah. Okey, jadi kena pilih betul-betul tempat. Okey. Kemudian contoh lagi, bila kamu nak pasang tu, kadang-kadang tak semestinya kamu pasang dekat rumah batu kan. Mungkin rumah papan. Jadi kalau rumah papan, pilih juga dinding yang elok. Jangan dinding tu yang senang bergegar semua. Okey, tak sesuai. Dan bilik juga, dia mesti mempunyai sistem pengudaraan. Okey, walaupun kita pasang aircon, dia mesti ada pengudaraan yang bagus. Bila dia tak pasang, dia ada macam ruang kat bawah pintu tu memang ada. Okey. Lepas tu kalau dia ada tingkap ke pintu ke yang boleh buka, bila tak pasang aircon. Maknanya ventilation, dia punya peredaraan dia okey. Okey. Seterusnya, itu maknanya banyaklah faktor-faktor yang kamu perlu pertimbangkan. Okey. Jadi dekat situ, cikgu ulang balik 1 hingga 5 tu tadi adalah perkara-perkara yang tadi yang kamu tengok prosedur yang dalam slide sebelum ni. Okey, yang pertama pemilihan saiz unit. Okey. Pemilihan saiz unit ni dengan cara kamu ukur saiz bilik lah. Kamu ambil luas bilik tu. Panjang, darat, lebar kan. Untuk cari luas. Lepas tu kamu darabkan dengan gandaan haba. Dan biasanya sekarang ni kita gunakan gandaan haba 80 untuk yang biasa lah. Okey, tapi kawasan panas mungkin boleh sampai 120. Okey, jadi untuk dekat Malaysia sekarang ni 80 kebiasaannya. Okey. Jadi kamu akan dapatkan luas bilik tu darab dengan 80. Lepas tu nanti dia kamu boleh dapat nanti nilai BTU dia. Okey, berapa nilai kamu akan tukarlah kepada BTU. Dan langkah-langkah pengiraan ni dengan lebih jelas kamu boleh tengok rujuk dalam kertas penerangan yang dilampirkan. Okey. Yang kedua, pemilihan unit penyamaan udara. Okey, butiran terperinci ataupun spesifikasi tu kita akan rujuk katalog macam yang cikgu maklum sebelum ni lah. Okey, kamu dah tahu berapa BTU kamu nak ataupun berapa HP yang kamu nak.
kamu akan tengok berdasarkan katalog. Bandingkan antara satu brand dengan ataupun satu model dengan model yang lain lah. Okey, dan yang ketiga, lokasi pemasangan indoor dan outdoor. Okey. Untuk lokasi pemasangan indoor dan outdoor ni, kamu boleh rujuk kepada kertas penerangan kamu di muka surat 17. Mula daripada muka surat 17 tu. Sehinggalah muka surat 19. Okey, muka surat 17 hingga muka surat 19 dalam kertas penerangan tu, kamu boleh rujuk untuk lokasi-lokasi yang sesuai bagi pemasangan indoor dan outdoor. Contoh dekat situ, kalau untuk indoor, tak sesuai, kita nak pasang dekat kawasan yang berhampiran dengan yang mengeluarkan haba tinggi. Okey, yang mengeluarkan haba tinggi. Contoh kalau indoor, kamu nak pasang kat dapur. Dapur tu haba tinggi. Satu kawasan panas. Yang kedua pula, dia senang lekat minyak. Okey, jadi tak sesuai sebenarnya letak kamu punya aircon dekat kawasan dapur. Kalau nak letak pun letak jauh-jauh lah daripada tempat masak tu. Okey, kalau nak juga dekat dapur tu letak jauh daripada tempat masak. Okey, kemudian kita pasang juga aircon tu. Kalau untuk indoor tu, sebab tak semestinya kamu pasang yang wall mounted kan. Kalau mungkin juga kamu akan pasang yang jenis shielding type tu. Okey, jadi pastikan dinding tu jenis shielding tu shielding yang kukuh lah. Shielding yang kukuh. Okey. Seterusnya untuk unit outdoor pula. Okey, unit outdoor. Biasa kadang-kadang kita pasang dekat bangunan yang tinggi. Okey, jadi untuk bangunan yang tinggi tu, kita sebenarnya kalau boleh elakkan daripada kawasan yang terkena angin yang terlalu kuat. Okey, sebab yang ni akan bila kena dekat angin outdoor tu, kena dekat angin yang terlalu kencang, dia akan menyebabkan pemeluapan tu terganggu. Okey, dan bila pemeluapan terganggu, kamu punya kesan pendinginan aircon tu akan berkurang. Okey, jadi tak sesuai. Kalau perlu letak dekat bahagian atas bangunan yang tinggi tu, artinya adalah lindung-lindung sikit. Maknanya jangan direct kepada, kalau ada angin kencang nanti dia tak direct. Okey. Kemudian, okey, tempat angin kencang pun tak boleh. Tempat untuk outdoor ni, tempat yang tersorok sangat pun tak boleh. Okey, jangan pula kamu letak outdoor kamu dekat dalam satu bilik yang kecil. Bilik tu tak sesuai lah. Store ke apa ke, tak boleh. Okey, jadi kena ada juga ruang-ruang udara. Sebab apa, nanti kalau misal kata letak outdoor dekat kawasan yang sempit tu, okey, dia ada jarak-jarak dia. Kalau kamu rujuk kepada manual, okey, berapa jarak yang perlu? Ada dekat dalam manual tu. Okey, daripada halangan lah, jarak dari halangan. Maknanya okey, tak boleh lebih, tak boleh kurang daripada 10 cm, tak boleh lebih dari, dan mesti lebih untuk di bahagian yang hembusan tu, yang keluar tu. Okey, lebih daripada 70 cm ke. Okey, yang ni kamu boleh rujuk dekat manual. Okey, kalau misal kata kawasan tu sempit sangat, tak cukup ruang, jadi dia akan jadi beban lampau lah. Dia akan jadi beban lampau. Kamu punya kompresor jadi panas. Okey, kompresor jadi panas dan benda tu akan putuskan litar lah. Okey. Seterusnya, bila nak pasang juga, maknanya outdoor, pastikan kedudukan dia tu rata. Okey. Kemudian untuk pemasangan unit tadi cikgu dah ceritakan sebahagian, dan ada juga macam kita tengok juga dengan ciri-ciri bangunan. Okey, ciri-ciri bangunan. Contoh kamu nak tahu bangunan tu dinding dia jenis macam mana. Lepas tu luas tadi kamu dah kira. Lepas tu kadang tu lagi satu, dia bukan hanya sekadar luas saja, tapi kadang-kadang kena tengok juga ada setengah bangunan ataupun bilik ceiling dia tinggi. Maknanya bilik tu dia jadi besar sebenarnya. Kalau kamu ambil semata-mata kepada
luas saja untuk menentukan kapasiti pendinginan kamu, mungkin tak cukup. Okey, jadi tengoklah kalau misal kata kamu punya bilik tu jenis ceiling dia tinggi, okey, kemungkinan kamu kena darab tadi bukan 80. Okey, mungkin bukan 80. Kalau 80 mungkin tak cukup lah kamu punya kapasiti pendinginan. Okey, kemudian kita tengok juga berapa bilangan penghuni dia dalam bilik tu. Okey, jadi yang ni faktor-faktor ni semua kamu boleh rujuk balik kepada nota kita masa di C04 dulu. Okey, banyak yang dah diterangkan. Banyak yang dah diterangkan semasa C04 dulu. Okey. Dan juga jangan lupa untuk pemasangan, pastikan kita buat kerja pemasangan ni, kita tekankan faktor keselamatan. Okey, faktor keselamatan mesti ditekankan. Kita tengok voltan yang sesuai bagi satu fasa. Okey, biasanya sampai 240 lah. Dan untuk kalau yang 3 phase ataupun 3 fasa boleh sampai 415. Okey. Jangan dia dalam lingkungan tu lah, plus minus 5, 10 macam tu. Kalau misal kata untuk satu fasa tadi voltan 210, memang tak cukup. Memang tak cukup, memang tak boleh lah untuk kamu punya aircon. Sebab kita Malaysia biasa untuk aircon Malaysia 240. Okey. Lepas tu okey, masa kamu nak pasang tu pastikan kamu tempat pemasangan kamu tu yang kamu sebab kena tebuk kan. Okey, janganlah tebuk dekat beam pula. Beam tu dia dekat konkrit tu, kat tulang konkrit tu. Okey? Jangan tebuk dekat situ pula. Tebuk try tak boleh. Mungkin kat situ adalah beam lah. Jadi yang tu tempat yang tak sesuai lah. Okey. Dan juga kita elakkan daripada pasang dekat cermin. Okey. Cermin memang tak sesuai untuk kita nak pasang aircon. Okey. Jadi dan last sekali bila dah siap pasang, pastikan kamu buat uji lari. Maknanya lepas pasang jangan duk tinggal macam tu. Okey, dah siap pasang, habis dah. Okey, dah siap pasang, pastikan kamu buat kerja uji lari, testing and commissioning. Okey. Dan bila kita buat testing and commissioning ni, biasanya kita akan sediakan satu borang. Bila kamu buat, kamu kata kamu dah ada syarikat kamu sendiri, kamu sediakanlah borang pengujian ni. Baru nampak kamu punya kerja. Oh, okey, boleh dipercayai lah. Okey, boleh dipercayai. Ada borang uji lari. Lepas tu sebab apa, dekat dalam uji lari tu nanti kamu akan catatkan suhu, kamu akan catatkan arus, maknanya, dan kamu catatkan tekanan. Semua okey, baru kita boleh tunjuk benda tu dekat customer. Jadi kamu ni boleh dipercayai. Okey, dipastikan jangan lupa untuk buat uji lari, test run semua. Maknanya dekat situ semasa test run juga kita akan nampak lah kalau ada problem dekat mana-mana. Arus terlebih ke, arus kurang ke, ataupun tekanan rendah ke. Okey, jadi masa test run tu kamu akan pastikan betul-betul kamu punya aircon tu okey, boleh digunakan. Okey, jadi selain daripada yang ada dekat dalam slide yang cikgu nak terangkan ni, yang lain-lain, penerangan lain tentang pemasangan penyaman udara ada dalam kertas penerangan dari muka surat 23 tu sampai muka surat 40. Okey, jadi cikgu tak terangkan dalam slide ni sebab yang ni kita akan jelaskan lebih dalam lagi suatu prosedur pemasangan nanti. Okey. Jadi itu saja untuk pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum.